Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Gaspirasi musim yang kedua bersama dengan saya, pengacara anda, Ghazali Zawawi. Sebelum tu, macam biasa nak sapa dulu anda di rumah, di mana sahaja anda berada, saya sentiasa harap dan doakan semuanya dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Baik, Gaspirasi malam ini, kita akan bersama dengan seorang usahawan F&B. Kerana nak bina jenama itu satu perkara, itu memang kita tahu susah. Tapi nak buatkan perniagaan kita disayangi ramai orang dan sentiasa mendapat tempat di hati masyarakat, turun-temurun daripada nenek hingga ke cucu, itu yang mahal. Jadi malam ini kita akan bersama dengan seorang usahawan F&B yang berjaya. Nak tahu siapa? Saksikan BT ini. Gaspirasi kali ini kita bersama dengan seorang pemilik restoran terkenal di Kuching, Sarawak, iaitu restoran Kopi O'Connor, Datin Nurlia Fadil. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi datang ke Gaspirasi. Terima kasih juga. Datin, ni tanya dulu lah. Okey, sebelum mungkin kita nak tanya lebih lanjut mengenai perjalanan Datin dengan Kopi O'Connor, apa yang mula Datin rasa macam okey, tak masanya untuk kita berkongsi cerita dengan penonton? Apa yang mula Datin rasa macamnya? Mula-mulanya memang kami banyak coba bisnes. Mula-mula alam perkahwinan pertama lah. Okey, lepas yang kami coba husband me coba bisnes mula lah sikit-sikit di Miri. Coba di Bintulu, mula cleaner final. Lepas yang coba di Miri ya, memang dah bagus. Memang dah bagus, tapi rezeki bukan di sialah. Rezeki ya si sampai ke penghujungnya belum lagi. Yalah, kita dalam bisnes macam-macam lah, cobaan, dugaan diterima kita nak. Kita coba, lepas ya memang kami balik lagi ke Bintulu, coba nasib kami di Bintulu. Tapi memang saya ada nasib ke Bintulu. Di Miri dengan di Bintulu apa? Di Polah Datin di sini dengan husband? Di Miri kami perkapalan. Macam masa yang hantar minyak, untuk minyak di laut, hantar minyak di laut. Ayana. Kak coba di Bintulu lagi, malah cleaner. Lepas saya asyik berapa je. Mungkin bukan rezeki kami di Bintulu lah. Pernah mula mi Jawa? Pernah. Di bangunan apa? Iskandar. Bangunan Sultan Iskandar. Yalah, mula-mulanya untuk mencari rezeki ya. Untuk membesarkan anak-anak. Kerana saya ada pendapatan. Kami cobalah. Cik pandai apa-apa, masak cik pandai, apa cik pandai. Tapi kami coba, mula mi Jawa. Mi Jawa yang bapak kami pernah mula. Tapi kami cobalah, kerana nak cari rezeki untuk anak-anak, untuk nolong husband lah, suami. Lepas dia kami, cobalah mi Jawa. Berapa aja harga mi Jawa masa ya? RM1.50 ajak mi Jawa. Adalah kadang-kadang RM80, laku RM100. Yang rasa dah. Okey lah semua ya. Maksudnya sebelum Datin ada Kopi O'Connor, Datin pernah mencuba nasib untuk mencari rezeki di Miri dan Bintulu, dalam industri perkapalan, cleaner, lepas ada job malah mi Jawa dan sebagainya. Masa kita nak mula-mula dulu lah nak buka Kopi O'Connor nak, senang sih nak dapat pinjaman daripada pihak bank Datin. Nang sih dapat lah. Cik ada bank nak mandang kita macam yang apa nak dipandang yang kita. Nang cik ada apa-apa. Nang susah nak dapat lah. Nang saya dah dapat
pinjaman daripada Jadi bank. berapa modal kita mula-mula? Aduh, mula-mula kami modal minjawa berapa ratus. Ya pun adalah sikit simpanan, tapi sikitlah sampai ya, dalam ratus ringgit saja kami coba. Dan kami coba jual mijawan sambil ngambil catering yang tidak atasnya sikit-sikit lah untuk nampungkan perbelanjaan. Lepasnya lagi udah kami lama dalam mijawan lah, banyak orang ada kena asyik buka restoran, kena asyik. Coba juga laki kami cari. Lepas ya kini ada di Bungunan Mara tidak ada orang mau jual tempat ya lah, bukan jual bangunan, jual tempat ya. Okey, kami coba jual, tapi tak ada duit. Tak ada duit nak orangnya jual barangnya. Okey, tempatnya. Okey, bapa mentua kami lah yang nolong lah. Kesian nya pinjamkan nya buik dengan kami. Orang dengan laki mek. Dalam 30,000 lah masa ya. Berapa puluh ribu? 30. Cukup masa ya, Datin? Cukup sebab penggunanya orangnya tunggakkan sewa. Lepas ya barang lagi, penggunanya memang lama dalamnya. Tapi ambil dulu lah, kami coba juga. Kami coba mula perniagaannya. Apa kata orang, jangan ambil tempat ya. Tempat ya adalah tempat jin bertendang. Ada bagus, orang si mau datang ambil tempat yang belum dulu. Rugi kita ambil tempat. Bagus tak ambil duit dia bakar aja. Si guna tempatnya. Tapi kami percaya rezeki di tangan Allah. Kami cobalah. Banyak cobaan, dugaan yang kami terima lah daripada mula muka Kopi O'Connor ya. Masanya memang zero, tak ada apa-apa, duit pun lagi nak dari mula kami nak buka ya. Tapi kami dak laki husband nak coba cari rumah sewa untuk ambil dia pun rasa mampu untuk bayar rumah sewa. Ia adalah permulaan cerita Datin Nolia Fadil bersama dengan suami untuk memulakan Kopi O'Connor. Macam-macam cabaran, sampai pernah tidur di atas tikar di atas lantai di dalam kedai. Lepas ya ada juga sikit masa bilanya rasa modal yang cukup, beranikan diri untuk minjam dengan moneylender. Cerita memang. Semuanya Datin, kita akan tunggu lepas tu. Jangan ke sini-sini, kita berehat dulu. Kami pun walaupun sesen kami akan tunggu. Walaupun susah kami akan teruskan juga. Kami dulu nang ni masak. Masak mi apa pun si pandai. Orang yang gagal sentiasa nampak kesusahan dalam setiap peluang, dan orang yang bijak sentiasa nampak peluang dalam setiap kesusahan. Kita masih lagi bersama dengan pemilik kepada restoran terkenal di Kuching, Sarawak, Kopi O'Connor, Datin Nolia Fadil. Okey Datin, sebelum kita nak mula keputusan untuk buka Kopi O'Connor dekat jambatan Zia, ada orang tadi macam kita madah siap tempat jin bertendang lah, sesuai lah. Tapi apa yang mula kita and husband mas saya rasa macam tempat tu okey, yang boleh jadi punca rezeki. Memang banyak orang ada macam ya, tapi kami rasa kami lebih kuat. Kami rasa kami ingin nak coba. Kami rasa tempat dia si ada seburuk apa yang si ada manusia yang si ada yang dapat menghalang daripada kasih Allah. Betul. Kami coba, memang tempat dia nang memanglah kata orang nang teruk lah rasa ya. Kami banyak cobaan. Mula-mula kami buka ya, orang buat jembatan kah atau jerbu. Memang saya ada orang lah masuk, ditutup RM200 je sehari. Berapa ratus sehari? Masa ya RM200 enggak nak maya sewa kedai pun tak pakai maya gaji pun. Ya pun masa ya kami masak, husband make mola hari. Kami pun dan kami nang dia masak, tapi kami beranikan diri demi untuk untuk keluarga. Kami coba. Yalah tadi kita ada madah, kita beranikan diri untuk minjam duit daripada moneylender. Tapi apa yang mula kita rasa macam aku seeda pilihan, aku terpaksa pergi ke moneylender. Maksudnya kami pun nak minjam di bank pun, bank akan mandang kita.
apa yang ada kita masa jana. Tapi kami coba cobalah. Kami coba juga, tapi si banyaklah masa saya. Rasa kami dalam berpuluh ribu je, si banyak gila. Kami ingat duit dia kami nak guna betul-betul kami nak guna demi untuk besarkan anak kami, demi untuk kami nak besarkan Kopi O'Connor ya. Kami ingat kami macam tu. Kami pun walaupun sesen kami akan tunggu. Walaupun susah kami akan teruskan juga. Yalah kami dan kita mula-mula kami hidup dengan muka Kopi O'Connor tu, kami tidur di lantai dalam restoran ya. Kami tidur dengan husband dalam. Tapi belum ada rumah lagi, rumah dimpun lagi. Belum ada rumah dimpun, rumah family adalah, tapi banyak keluarga. Tapi mesti Datin ada ingin macam nak ada rumah dimpun. Oh memang memang ada ingin. Tapi si ingin rumah mewah lah. Yang kami ingin masa yang benar-benar ingin rumah-perumahan yang kona, yang kecil je cukuplah kami dengan lelaki. Dan alhamdulillah kini tu serba cukup lah kata orang. Dulu saya ada impian nak ninjak ke bak kereta ke. Saya ada ni ada dalam diary hidup. Mun kita Nangga Datin tu dalam kalangan adik-beradiknya, Datin adalah anak sulung daripada 12 orang adik-beradik. And Datin dulu si pandai memasak. Takut kuku dia bercat dunia glamour masa ya. Boleh saya cerita Datin macam ni kita boleh tiba-tiba pandai memasak. Kita tahu nak meramik manuk takut masuk tangan kotor nak. Macam ni Datin boleh pandai masak. Yalah kami kita kerana kesusahan. Kerana kesusahan maksudnya anak bagi kecil, alam rumah tangga nak. Kami dulu nang saya ni masak. Masak mi apa pun si pandai sek makan untuk apa tamak ambil datang untuk makan. Kayak keluar makan dan kuku pun masih panjang ya. Sayang nak potong. Salah lagi muda. Ya zaman susah dulu. Susah. Yalah penonton, semua orang bermula dengan kesenangan. Ada orang yang bermula daripada bawah dan Datin mengalami fasa tersebut yang mana pernah sebungkus mi goreng dibahagikan kepada 12 orang adik-beradik. Ceritakan Datin zaman susah Datin sama keluarga dulu. Memang lagi kecil, mula kecil tu lah. Bapaknya seorang cari rezeki untuk menghidupkan anak 12 orang bukan semudah ya. Bukan. Tapi kami masih ingat bapak kami walaupun sikit ya mesti mi anaknya makan. Pasti. Kadang-kadang mi yang sebungkus dibaginya hanya dalam newspaper yang kecil-kecil aja. Dalam newspaper dimakan. Makan tapi anak dulu beri sikit pun okey, kenyang. Dan sate dibeli 6 cucuk dibagi 2. Dibagi 2 untuk anak-anaknya makan. Tapi bapak kami memang kayut dengan anak-anaknya. Memangnya kami udah kahwin pun nyanta juga. Nyanta apa yang ada dapatnya mampu beli. Nyanta. Tapi memang rasa macam nyasik nangga apa yang kami ada itu. Nyasik dan nangga. Tapi mungkin arwah Datin andai katanya mendengar perbualan kita hari itu mestinya bangga dengan pencapaian Datin mempunyai satu restoran yang bukan saya kira dikenali oleh ramai orang tetapi disayangi oleh ramai orang. Bahkan Ketua Menteri kita Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg juga menggemari untuk pergi ke restoran Kopi O'Connor ini. Datin, sekiranya arwah mendengar perbualan kita hari ini, apa yang Datin ingin sekali madah dengan arwah? Memang susah untuk nak diluahkan, tapi memang jasanya memang kami rasa susah untuk kami balaskan. Sebab benar-benar ingin nangga kami orang berjaya dan pernah ngajar kami macam ni cara masak macam tu, nulungnya sampai catering sikit-sikit lah untuk besarkan anak nak. Memang kami asal Arabnya sentiasa dalam kalangan orang yang beriman. Datin pernah mengalami satu ketika dulu musim jerbu. Okey, sekarang tu kita ada musim pandemik. Ya, memang mencabar, tidak dinafikan. Tetapi Datin dulu pernah juga menghadapi musim jerbu yang teruk. Masa saya dini hari nak Datin. Dini hari. Ngembak kereta sampai rasa sampai dapat ada bernafas. Yang pun jerbu yang kuat gila. Kuat. Memang kuat. Demi untuk buka restoran kami buka juga. Kami coba hamba motornya pergi sampai berhenti di jalan, siapa jalan lagi. Kerana terlalu kuat, nampak. Saya ada orang nak masuk. Kita dengan siapa masa saya Datin? Dengan
kerja ambil. Ambil pun pekerja yang memang lama tapi hari tu pun baru berhenti kerana kahwin. Dan pekerja-pekerja Datin ini setia dengan Datin. Itulah tipsnya untuk kita mempunyai perniagaan yang baik. Kita kena sentiasa menghargai staf kita. Manakan tidak, ada stafnya yang sampaikan 29 tahun sudah berkhidmat bersama dengan Datin. 28 tahun, 29 tahun. Daripada Indonesia dan Datin pernah juga melawat di tempat tidaknya di kampung di Indonesia. Bayangkan keakraban Datin bersama dengan staf beliau. Dan selepas ini kita nak tanya Datin bagaimana Datin menguruskan fitnah dan kecaman daripada segelintir pihak yang sabotaj perniagaan Datin, engkau lepeh dalam minuman dan sebagainya. Selepas ini, Gaspirasi musim yang kedua. Bila Nangga adalah langkah dalam dia sendiri. Dia adalah lumrah dalam perniagaan. Betul. Ada orang senang dengan kita. Betul. Penjenamaan merupakan satu faktor yang penting dalam sesebuah perniagaan. Tanpa penjenamaan, perniagaan kita tidak akan dikenali oleh ramai orang. Dan kita masih lagi bersama dengan pemilik kepada Kopi O'Connor, Datin Norlia Fadil. Okey Datin, dulu Datin pernah mengalami dan menghadapi situasi yang barangkali lebih mencabar seperti musim jerebu, rak-rak nak buka restoran, time jual orang nak mula jambatan dan sebagainya. Jadi macam ni Datin anggana, okey kena esok memang kita ada pandemik COVID-19, memangnya mencabar. Tapi macam ni Datin rasa apa yang ditempuh Datin dulu mengajar Datin untuk lebih kreatif menghadapi situasi pandemik kena esok. Pandemik tu macam kuman, tapi ya adalah macam debu, asap yang paling kuat lah. Andang kita nak keluar dari tempat ya pun nafas kita rasa sesak. Kerananya gelap dalam setiap kita pergi nang kuat. Pasal nang memang jerebu yang paling kuat lah. Si ada orang nak berjalan di pasar gila, masuk kedai pun orang si mau. Tapi beli take away tapau si ada. Yalah kami madang kita tak sehari enggak 200 lebih. 200 paling tinggi lah ya 200. Tapi kami coba, kami si pernah patah semangat. Kami rasa kami memang nak buat Kopi O'Connor lebih lagi berjaya. Masanya lagi dalam tahun kami rasa 1997, 96. Lekat ya, orang mulai jambatan, ditutup semua kedai pakai apa nama zinc ditutup. Orang masuk pun berapa aja. Tapi yalah gaji dia pun tak ada. Hanya makan di kedai. Pekerja pun banyak. Kami ada pekerja pekerja Indonesia ya. Memang setia kami lah. Kami terima kasih dengan nyala. Sebab memang ikut kami daripada segala susah. Adik kami jual, adik kami nolong. Adik kami ya sampai hari tu. Dulunya nolong kami jual mi Jawa. Sampai hari tu. Sampai hari tu. Yang masih dengan kami. Okey Datin, tadi kita mengalami cabaran semasa musim jerebu. Nak masa pandemik COVID-19 tu, apa dipolah oleh restoran Datin? Mungkin ada mula makanan untuk sida kuarantin ke ada. Mula yang nang sedak lah tahun pertama. Mula-mula dinamik yang sedak nang teruk lah rasa. Kerana kita keluarkan semua modal kita pun untuk untuk bayar tu, bayar macam-macam nak dibayar kita. Tapi kita dah pernah mengalami jerebu yang kuat, mengalami susah senang dalam semua. Tapi kami rasa macam biasa aja rasa kami. Macam biasalah. Tapi dengan pekerja kita, memang kami ada dengan pekerja kami. Masa tu kita memang pendapatan kita memang turun. Faham tidak Datin? Faham. Memang tidak faham. Kami nang ada pekerja kami nang faham semua. Dan Datin juga menyara 7 orang ibu tunggal. Itu kita akan sentuh sekejap lagi. Kerana kalau kita berbicara mengenai penjenamaan sesebuah perniagaan, bukan senang untuk buatkan perniagaan kita dikenali ramai orang. Dan sebab itu kita undang Datin ke Gaspirasi kali ini. Kerana Kopi O'Connor mundolok lah rami sidak selebriti daripada Semenanjung datang ke Kuching, Sarawak. Mesti singgah di Kopi O'Connor. Rahsianya Datin, macam ni kita membina jenama ya. Macam ni
Macam ni orang boleh makin kenal dengan Kopi O Corner. Mesti ada rahsianya nak. Mesti. Macam ni Datin. Apa yang dipolah kita and husband? Banyak kena tu restoran Okey. memang banyak. Si akan orang suka dengan tempat kita aja. Banyak gila, Betul. banyak dah moden kini Saingan tu. sihat. Saingan kita mesti sehat. Kita si boleh nak menjatuhkan orang lain. Betul. Sebab kalau kita nak bisnes, kita jaga kita pun sendiri. Betul. Walau cabaran datang macam ni sekalipun. Cabaran, fitnah. Memang kami selalulah nerima ya, tapi tak ada hal lah. Ya dugaan Betul. Tuhan dengan kita. Asal kita jangan ngaco orang. Kita buat yang kita ada. Walaupun akan semua orang suka dengan barang kita. Akan semua orang suka dengan jenama kita. Sebab tempat lain pun banyak. Akan kita madah barang kita ajaknya mesti. Kami hanya menjaga, kami mau jaga semua kebersihan Kopi O Corner, kami menjaga pelanggan kami. Macam ni tak rupa kita di bahagian kitchen kah? kami Quality control sendiri, ya. Kami nang jaga, kami tu Sidak staff kita, madah kita ranggat ke baik di kitchen? Ranggat. Gini kita nganok sidaknya, mun sidak ya. Kami tu nang ada bangsa orang cerewet sekali. Kami boleh pergi toilet sekejap. Mungkin kami ada di Kopi O Corner lah. Kami tangga toilet, kami mau toilet je. Walaupun sekacak hotel, asalnya bersih. Tapi asalnya bersih. Kami sukanya clean, kami sukanya baik. Apakah kami nang suka. Kami bila kami datang kami mesti cek toilet. Pergi kitchen. Asal Datin Nolia datang bingung lah sidaknya. Bingung, mesti tapi, bingung. Ialah caranya untuk kita pola restoran kita selain menghidangkan makanan yang sedap, tapi persekitaran yang bersih, kondusif dan selesa khas untuk para pelanggan lah kan. Tapi dah jaga pun hati para pelanggan ni. Ada satu kisah nasib baik, ada CCTV masa saya. Apa cerita Datin? Oh, dah ingat kami dalam tahun 1990. Dalam lama lah 1916. Mek dah sik. Adalah mandu sik kita ada semua bersih. Adalah segelintirnya. Kami pun tahu apa niat di hatinya, kita sik tahu. Tapi kami masanya minum. Okey. Ada lepeh, ada lepeh dalam air. Tapi kami heran juga kena lepeh lagi masih macam hiduplah. Spesifik besar lah, lepeh kecil. Mungkin kami benar-benar rasa kami nak. Tapi Allah lebih lagi tahu. Nyasik nangga kami orang ada CCTV masa lama datuk anak ni. Jadi ambil suruh lah tidak cek masa lama udah tu. Bila nangga adalah orang kah dalam dia sendiri. Sengaja. Tapi alhamdulillah kerana ada CCTV munsik. Tentulah kami dimbak di Datin ada kelakar one-to-one dengannya. Apa di padanya Datin sebabnya? Diam aja. Diam aja. Dan nyasi ada madah apa? Tak kami ada apa salah kami dengannya lah. Tapi kami dengan jangan buat dengan orang lain. Betul. Macam tu lah. Kalau orang biasa ada CCTV. Nakkah dah kena serang? Dah kena serang kesihatan dah. Nakkah lalu tutup? Terus tutup. Memang nutup kadang nutup periuk orang nak. Tapi kami maafkannya aja lah. Kami maafkannya. Hanya diam aja lah. Jadi macam ni sebenarnya Datin dalam hidup tak nak kita handle semua kata-kata yang mungkin kurang senang daripada orang. Nyasik mengenali kita. Tapi berkelakar macam-macam pasal kita. Macam ni kita handle semua ya Datin. Kami anggap dia macam biasa je. Kami si pernah rasa nak melatah, nak nyawap kan, ada apa kan. Ya adalah lumrah dalam perniagaan. Ada orang senang dengan kita, ada orang si senang dengan kita. Kan si semua orang sayang dengan kita, si semua orang suka dengan kita. Tapi kita jaga kita pun jenama aja. Walaupun si seperti jenama yang lain, tapi alhamdulillah Kopi O Corner dah masuk 30 tahun. Alhamdulillah. Dan Datin sangat menghargai setiap para pelanggannya datang. Mbak kata kita walaupun sesen saja kita tunggu. Dan daknya datang dengan kita ngambat duit 5 sen. 5 sen pun daknya bahagia bagi daknya. Kerana duitnya susah untuk dicari. Kalau kita dalam kesusahan, 5 sen pun kita akan nampak. Betul.
Saya akan nampak duitnya. Setiap pelanggan yang datang yang ngembak rezeki sebenarnya. Kami dah madang dengan pekerja kami. Kami si mau deknya berniat dalam hati. Suka hati aja. Kerana orang si nangga. Kecuali kadang-kadang kita si nampak barang yang berlaku. Tapi kalau disengajakan, kami dah madang dengan pekerja kami. Tanyalah kalau dengan pekerja kami. Kami akan madang dengan deknya. Kami si izinkan. Kami si mau. Kerana kami mau yang terbaik untuk pelanggan kami. Kerana datang kedai kita ngembak duit. Bukan senang deknya nak cari duit dia. Macam kita juga pernah merasa macam ni rasa nak. Kadang-kadang dia makin susahnya nak dicari. Jadi hargailah setiap para pelanggan, mereka bawa rezeki untuk perniagaan kita. Dan itulah Datin selain seorang usahawan yang berjaya, beliau juga mempunyai jiwa yang besar. Kerana kata orang dalam perniagaan kita, ianya sebenarnya punca rezeki pula kepada orang lain. Mana tidaknya Datin juga menyara lebih kurang 7 orang ibu tunggal. Nak tahu kupasannya? Jangan ke mana-mana, selepas ini Gaspirasi. Ni rambut yang masa rendah, nak pada yang kecil. Malamnya nang gelap lah belakang dak kitchen nak nang gelap. Salah langkah mencuri ya. 2 orang berjuri masuk bang. Penonton, bila seorang usahawan yang menghargai stafnya, memang macam-macam cerita. Ada sikit cerita tu bila pencuri nak masuk, nangga apa? Nangga hantu rambutnya rengga. Apa kes masa saya Datin? Masa yang bekerja kami perempuan tu, memangnya suka nak tidur di kedai. Memangnya suka. Biarnya seorang punya si kisah, kami adanya jangan. Si jangan mak si dulinya. Nya rambutnya masa rengga, nak pada yang kecil. Malamnya nang gelap lah belakang dak kitchennya nang gelap. Salah langkah mencuri ya. 2 orang berjuri masuk bang. Bila mencuri yang masuk, nya pun ada dengar bunyi. Adalah lubang tempat kami mengolah air pakai hantar air minuman. Jadinya dari di bahyanya tidur di bahya. Dan bila dengar bunyi nya pun terangkat tak tahu. Ada selimut di badannya. Dan yang langgang pencuri langgang hantu. Semua dua-duanya lari. Langgang ingatnya hantu ya pakai dalam air. Bukannya takut dengan pencuri. Pencuri yang takut dengannya. Dia ingat hantu. Hantu katanya. Kerana rambutnya rengga. Ada hikmah juga lah rambutnya rengga masa ya. Dan selimut putih dipakai di badan, dipakainya selimut dirinya. Terus pencuri dia macam hantu lagi. Memang mencuri yang ingat orang semandin. Nang-nangnya ingat. Ialah hubungan Datin untuk dengan stafnya. Memang sangat menghargai stafnya. Macam kami pada Datin mensiksikanlah stafnya hampir 30 tahun bekerja dengannya. Dan Datin juga menyara lebih kurang 7 orang ibu tunggal. Masa pandemik tu kita faham memang keuntungannya sedikit berkuranglah berbanding sebelum tu. Apa kata Sidak Datin? Bila Datin madah dengan Sidaknya, mungkin keuntungan kurang, Sidak dapat gila nak meri pendapatan. Sidak masih juga mau dengan Datin? Kami dah madah dengan Sidak. Masa tu kalau kita orang cari tempat lain, carilah. Sebab kami si mampu lagi nak beri banyak yang apa kata orang gaji pokok sebelum tu kami nang si mampu padangan daknya. Tapi daknya faham. Dia pekerja mek faham. Simoknya. Ada. Saya ada hal nanti, saya ada hal katanya. Kita si pernah je main, katanya main gaji kami si pernah. Tapi saya ada hal berapa je dapat beri lah mana yang dapat. Dan kami cobalah. Kami kadang-kadang atur macam ni cara, tapi makan daknya tempat tinggal daknya kami beri. Makan daknya pun ada. Si bol lain ti makan ke cukup. Tapi alhamdulillah kami dapat kami makan. Dan daknya pun masih lagi nak kerja. Yalah kita pasal taknya tahu kami tu nang ranggat. Datin ranggat tu hal. Ranggat bukan apa. Kami cerewet. Kami si mau macam mun di mata kami barang si menentu sampah kami nang sabat nangga bendaya. Baik di luar-luar nun kami nang dia kadang-kadang sendiri bang. Tapi daknya dah tahu. Macam ni kami. Kadang kami dah kadang-kadang kami marah-marah depan yan, marah-marah bekerja dengan daknya anak. Tapi kayak kita berbaik lagi macam biasa. Personal. Datin pernah sampai melawat tempat tinggal kampung stafnya di Indonesia nak Datin. Pernah. Di bahagian ni Datin. Di Sambas,
Lepas kita ada impun nang pergi ke makan perahu, makan perahu kecil orang. Si kisah kita Datin tinggal di apa? Di rumahnya, di kampung daknya. Ramah. Alhamdulillah bagus, tidaknya memang baik dengan kita sebab adanya rasa macam kita datang yang daknya rumah daknya rasa macam nyambut kita nang mesra lah, nang baik. Sidak dia atas kita sikit rumah nang ada je nak dihidang. Nang pernah kami tu di ya lama rangkak lagi dah lama orang mula apa perniagaan F&B mesti rangkak nah. Pergi rumahnya dia beri makan, tapi kesian walaupun nasi dengan sambal dia bangga, dia nang benar-benar. Kami pun rasa suka jak nyaman. Kami pun makan benar. Anak kita ada jak join masa tu? Amun masa nak masa pergi-pergi di kampung perahu anak mek ikut. Cucu mek pun ikut. Minta lagi makanan. Ai minta. Si malu. Kat rumah orang kerja kami kadang-kadang anak kami mak minta mak makanan lagi nyaman. Kalau bau, makanan bau. Rindu hati pergi kampungnya. Nang sunyi lah, sungai besar. Mun dia ikut kami tak nampak nakut dengan boyak. Kami rasa macam perahu singit-singit ke daerah. Mati ambil sit dulu dia ambil dengan cucu ni. Atutlah kehidupan. Ambil dengan cucu macam ni. Atutlah kehidupan. Sampainya pergi rumah kami pun pegajayan. Ni, si bos suruh Kak Ina balik lagi di situ di rumahnya diam jangan kita kasihan enggak Kak Ina kami ada aja rumah maknya dengan cucu susah ni makan perut jangan tuklah kehidupan dengan kita tangka hari tu kita belajar tentang kesehatan kami nak sengaja nak ngembak anak mi supaya daknya nanggal macam ni tapi alhamdulillah dak pekerja kami keluarganya semua nang baik tuklah rahsia Datin baik dengan stafnya. Si kata orang, si melayan stafnya kedak orang lain, kedak keluarga ada impun. Tapi memang ranggat. Ranggat dan memanglah sebab kita nak mula quality control. Para pelanggan mesti mendapat hidangan yang terbaik. Dan itu adalah rahsia kejayaan Kopi O'Connor sehingga hari ini sudah nak masuk 30 tahun beroperasi. Bayangkan dan itulah semasa kita punya segalanya, kita ada semuanya Datin. Kita ada wang, kita ada rumah yang elok, kita ada kereta dan sebagainya. Tapi ujian Allah itu memang sentiasa ada. Mungkin Datin macam ni Datin kuat kata orang untuk menjalani semua atau apa yang Datin pegang, Datin percaya Datin kuat dapat jalani semua tu Datin. Memang dugaan, kadang-kadang fitnah. Kini tok dunia pakai media sosial. Macamlah fitnah yang datang dengan Kopi O'Connor. Yang si ada di Kopi O'Connor pun ada demi untuk nyatukan kita. Tapi bagi kami semua nak malas, nak apa nama? Kami dengan anak ya adalah cubaan. Dugaanlah husband papa madang tidak jangan dijawab. Sabar Datuk Kepli, husband kita sihat Datin? Alhamdulillah. Nya orang berpesikan. Nya bangsa orang nya jual kuat di belakang kami lah. Nya memang dulunya mulai nak. Lepas bila dalam dunia kita tu banyak fitnah yang datang dengan Kopi O'Connor. Memang banyak hingga nama sampai betul lah di pandangan orang nak. Tapi alhamdulillah Allah lebih tahu segala-galanya. Allah lebih tahu hati kita ikhlas kasih ikhlas. Tapi dalam nang kami pernah nang jatuh benar kerana fitnah. Tapi kami dengan anak jangan sekali dibalas, jangan sekali disambung. Terima je dengan hati yang reda kan. Sebab kita nak berjaya memang ada banyak halangan. Memang banyak halangan. Dan cabarannya lah yang nyuruh kita makin kuat. Makin kuat menghadapi. Itulah Datin apa yang kita dapat belajar adalah jangan endahkan, jadikan kritikan itu sebagai sesuatu yang positif. Jaga diri, jaga jenama kita dan terus pandang ke depan. Anak-anak Datin, ada yang dah mungkin berjinak-jinak juga nak ngikut Datin dalam F&B tu ada? Memang. Semua tidak nang minat. Nang udah ada rasa ingin. Sampai ada yang perempuan tu nak kecil pun anak kami nak tua punya kena tapi nya lagi dengan lakinya lah nak tapi nya nang minat juga minat mula ada kuih mula apa nama buka biar stol dalam dah start bergoreng-goreng juga dah nya mula stol lah si ayamnya mula kuih-kuih lingkah di sia tapi kena nya di Sabah nak memang susah lahnya nak mula ya tapi masih ada lah anak laki dok orangnya memang dah ingin nak mula catering.
Nak umpuannya udah pergi ke situ tapi nya nak belajar di ITM untuk nak masuk tapi nya nak minat dah dengan masak. Kadang-kadang di rumahnya pun memasak malah ke diri. Pola-pola macam sekatinya nak molah lah. Ngikut maknya. Dah nampak juga minatnya ke situ. Nampak semua pandai nak memasak. Okey Datin, sebagai seorang yang memang sudah kenal orang kata liku-liku dalam dunia perniagaan F&B ini, tahun 1992 ianya mula bermula operasi Kopi O'Connor dan masuk tahun ini lebih kurang 30 tahun. Mungkin pesanan Datin kepada usahawan-usahawan yang jual muka kedai makan ya dalam perniagaan F&B tu, apa pesanan Datin kepada sidaknya? Biar memang ada halangan lah mula-mula tapi jangan patah semangat. Mungkin pesanan Datin kepada sidaknya. Dan semua lah restoran utamanya Bumi Putra kita. Betul. Dalam berniagaan untuk memang dugaan, cobaan memang banyak. Fitnah apa semua memang adalah. Betul. Tapi kita anggap ya macam satu cabaran. Betul. Memberi kita lebih kuat lagi untuk lebih maju lagi ke hadapan, dan janganlah membuat fitnah dengan seorang, dan janganlah iri hati dengan satu sama lain. Betul. Kalau dapat kita bersatu. Bersatu untuk mula lagi lebih bagus. Jadi orang Bumi Putra kita akan angkat. Bersaing secara sehat. Sebab dolok pun ada orang Bumi angkat macam. Kalau dahulu orang pernah cakap dekat Datin, jangan buat Kopi O'Connor dekat situ. Lokasi tak strategik, tempat jin bertendang. Siapa sangka Kopi O'Connor sekarang ini sudah masuk lebih kurang 30 tahun beroperasi. Kami doakan semoga perniagaan Datin sentiasa maju jaya untuk masa-masa akan datang. Dan kepada anda di luar sana, ini sahaja untuk Gaspirasi kali ini. Nak ucapkan terima kasih juga kepada The Waterfront Hotel kerana menaja lokasi penggambaran untuk Gaspirasi musim yang kedua. Terima kasih Datin Nolia. Sama-sama. Jaga diri. InsyaAllah lepas pandemik reda, ada band dapat dengar lagu. Rindu malam-malam lepak siap. Dan kepada anda di rumah, pastikan anda sentiasa menyokong orang di sekeliling anda, dan ingatlah dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, insya-Allah. Sampai kita berjumpa lagi. Kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Jaga diri.